3 cikgu. 3. Berarti macam mana kesian dia? Takkan cikgu nak ulang balik? Allahu Akbar. Okay. Thank you Aisyah tu sebab bagi tahu dah. Tak apa, cikgu sambung je lah. Beres cikgu. Okay, nampak dekat slide cikgu? Nampak dah? Boleh tengok dekat slide cikgu? Nampak dah. Belum lagi? Nampak cikgu. Nampak dah. Sebab semalam masa nazir tu, ya Allah itu banyak kali lah cikgu kena keluar masuk tu dia pun jadi tak nampak. Slide tak nampak. Ni pelajar pula nak kena share. Okay, so cikgu sambung balik dah. Jadi apa-apa yang awak rasa daripada luar tu, kita panggil, kita panggil rangsangan luaran dah. Kita panggil rangsangan luar. Bunyi, bau, rasa, sentuhan, semua tu rangsangan luar. Okay, B, rangsangan dari persekitaran dalam merangkumi perubahan tekanan osmosis darah, perubahan suhu badan, perubahan gula dalam darah. Yang ni awak tak rasa benda tu, tapi sebenarnya dia berlaku dalam badan awak. Awak cuma dapat rasa kesan dia. Okay, contoh macam ni lah, katakan dia kalau rangsangan dalam ni, semua benda dalam badan kita. Semua benda dalam badan kita. Contoh, tekanan osmosis darah. Awak tahu ke? Darah awak pekat hari ni, darah awak cair hari ni, awak tak tahu. Jadi, rangsangan yang berlaku dalam badan kita, kita panggil rangsangan dalaman. Contoh lagi, perubahan suhu badan. Awak tahu ke? Suhu badan awak naik, suhu badan awak rendah, awak tak tahu. Awak cuma dapat rasa kesan dia. Contoh, rasa panas kepala ini. Mungkin suhu badan naik. Ataupun perubahan aras gula dalam darah. Awak tahu ke aras gula awak tinggi hari ni, rendah hari ni? Awak tak tahu. Awak tahu cuma bila awak dapat rasa kesan. Contoh, awak rasa pening, nak pensan, awak rasa pening. Awak kata, patutlah aku pening, aku tak makan lagi. Maknanya gula rendah. Awak tak makan lagi. Jadi glukosa rendah. Awak dapat rasa kesan sahaja. Jadi itu ialah rangsangan dalaman. Okay, ingat ada 2 jenis rangsangan, luar dan dalam. Okay, mamalia mengesan rangsangan melalui sel deria khas yang disebut reseptor. Jadi kita ni dapat kesan rangsangan sebab kita ada reseptor. So awak ada jumpa 2 perkataan dah ni. Rangsangan dikesan oleh reseptor. Dua-dua Apabila reseptor mengesan sesuatu rangsangan seperti bunyi, rangsangan ditukar kepada impuls saraf. Impuls saraf akan dihantar ke otak melalui sel saraf atau neuron. Otak merupakan pusat integrasi yang menterjemah impuls saraf dan mengkoordinasi suatu gerak balas yang sesuai. Okay, pening ke tu? Sebab dalam satu ada cerita dia. Okay, cikgu mula Mula-mula dia kata bunyi. Okay, katakan telefon ni berbunyi. Ni kita panggil rangsangan. Rangsangan bunyi. Okay. Rangsangan bunyi ni akan dikesan oleh reseptor. Reseptor kita apa Reseptor kita apa? Reseptor kita apa? Reseptor deria lah. Mana? Telinga. Okay, kemudian ni dia kata ni, rangsangan ditukar kepada impuls. Okay. Kemudian rangsangan tadi, rangsangan bunyi akan ditukar dalam bentuk impuls saraf. Kita kata tercetus impuls saraf. Dia dah tukar dah bunyi tadi dalam bentuk impuls saraf dah. Dan impuls saraf akan dihantar ke otak. Apa otak buat? Otak adalah pusat integrasi dan dia akan terjemahkan impuls saraf tu. Jadi otak ni akan terjemah. Kalau bunyi macam ni, bunyi abah telefon. Daripada otak tu lalu terhasillah gerak balas.
Boleh ke? Okey, bunyi adalah rangsangan dikesan oleh reseptor deria telinga. Lepas tu tercetus impas saraf. Bila dah tercetus impas saraf, hantar ke otak. Otak pun tafsirlah, maka terhasillah gerak balas. Okey, so cikgu nak awak dengar and then awak bagi ke cikgu start daripada bunyi apa hingga terhasil gerak balas. Dengar ya. Kejap. Okey, siapa boleh jawab? Cuba cerita. Start daripada nombor 1 sampai hasil gerak balas. Kaitkan dengan apa yang cikgu buat tadi. Siapa nak jawab? Alah, bising lah JNT ni pun. Cepat. Akilah, boleh ke jawab? Akilah, ke cikgu sore ni Akilah? Awak ada ke di sini? Ada cikgu. Ada. Cikgu takut. Awak kena ni juga sebab cikgu takut cikgu kecek sore. Takut jadi pema lagi. Lain cikgu tak okey. Cuba. Tak boleh kait lagi. Cikgu buka lagi sekali. Sekali lagi. Cuba kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini. Siapa boleh tolong Akilah? Tak ada orang yang boleh tolong kah? Bunyi apa? Reseptor apa? Tercetus impas saraf apa? Otak akan buat apa? Apakah gerak balas yang awak akan hasilkan? Itu sahaja. Cepat. Cikgu tunggu. Siapa boleh tolong Akilah? Senyap belakang ni. Ya Allah. Cepat. Aisyatu lah. Aisyatu. Cuba Aisyatu. Cikgu sebut apa benar cikgu? Iya. Awak tak dengar ke? Tak, cikgu je macam sekat-sekat. Tak dia dengar ke apa? Alolah. Sekat-sekat pula. Tak awak dengar ke apa? Sekat-sekat tahu awak dengar apa? Saya dengar muzik. Saya dengar orang duk nyanyi lagu. Okey, orang duk nyanyi. Lagu ke apa? Okey, cikgu pasal lama sikit. Cikgu pasal lama sikit.
Ha, akan tak dapat lagi. Betul dah buat kata rangsangan bunyi tapi cikgu nak suruh buat satu peristiwa. Cepat. Siapa boleh tolong? Tolong ramai-ramai. Ha, sebab 5 bina kemarin. Oh, hak ni jawab tu jawab je pakat tolong sesama dia. Cepat. Ayolah, lama mikir teh. Cikgu sawak kait yang ni je. Ni. Semua ni yang cikgu tulis ni. Ha, rangsangan apa awak dapat tadi? Rangsangan bunyi. Rangsangan bunyi. Lepas tu? Lepas tu reseptor telinga. Reseptor deria telinga. Dikesan oleh reseptor deria telinga. Lepas tu? Mencetuskan Rangsangan impas saraf. pada impas saraf. Okey, tercetus impas saraf. Lepas tu? Impas saraf hantar ke mana? Impas saraf menghantar ke otak. Lepas Okey, tu- impas saraf hantar ke otak dalam bentuk apa? Melalui siapa? Melalui Atau neuron. neuron. Yes. Melalui neuron. Neuron. Okey, hantar ke otak. Apa otak buat? Terjemah impas saraf. Okey, terjemah impas saraf. Lepas tu? Lepas dia terjemah, dia kata, oh ni. Lepas tu? Gerak balas tercetus. Gerak balas. Okey, gerak balas terhasil. Gerak balas awak mengatakan itu lagu apa? Siapa tahu? Senyap belaka. Tak pernah dengar ke lagu ni? Cikgu rasa macam lagu pok-pok awak ni. Tak pernah dengar lah cikgu. Rajin dengar cikgu tapi tak ingat tajuk yoga apa. Rugi awak ni. Lagu pok-pok awak ni. Cikgu tengok budak-budak je duk menari-nari lagu ni. Allah. Ingat cikgu. Awak ni Korea doh lah cikgu rasa. Okay, so gerak balas terhasil iaitu awak pun, itu ialah lagu Rindu Awak Separuh Nyawa, Lia Aziz. Tu je cikgu nak dengar. Okay, cikgu dah hantar dah klik video dia dalam grup Pak Bina. Nanti you all tengok lah. Okay dah, jelas Boleh Okay, seterusnya. Dah habis dah tadi, awak pun dah faham dah. Okay, gerak balas ni apa? Gerak balas ni merujuk kepada cara organisma bertindak selepas mengesan sesuatu rangsangan. Ikutlah gerak balas ni sama ada awak nak menari ke, awak nak menyanyi ke, itu ialah gerak balas. Ada orang, oh ni lagu Lia Aziz. So bila apa-apa sahaja yang terhasil daripada rangsangan itu kita panggil gerak balas. Bahagian badan yang melakukan gerak balas tersebut dipanggil efektor. Bahagian badan yang melakukan gerak balas tu dipanggil efektor. So katakan awak joget sebab lagu tu best. Efektor lah tu. Ataupun awak kata, yes, awak petik jari awak. Awak kata, aku tahu lagu ni, lagu gapo. Awak petik jari awak tu, itu ialah efektor. Maknanya itu ialah gerak balas. Ataupun mulut awak menyanyi bersama-sama. Itu adalah efektor, iaitu bahagian badan yang melakukan gerak balas. Contoh efektor ialah otot. Otot dan kelenjar. Dia ada dua je efektor ni. Contoh efektor ialah otot dan kelenjar. Aku kata tadi cikgu kata tangan lah, mulut lah. Mulut tak ada otot, ada daging gitu. So otot di mulut mengecup mengendur dan kita menyanyi bersama-sama. Ataupun otot di otot rangka badan awak. Awak pun mengecup mengendur tu, otot rangka mengecup mengendur membolehkan pergerakan menari. Faham ke? Boleh ke? Faham. Jelas Okey. Jadi seterusnya kita nak tengok rajah. Dia ada bagi rajah. Okay, kita tengok rajah sekejap. Okey. So rajah ni cikgu kumpulkan semua istilah. Yang ni penting ni awak jangan main-main. Cikgu kumpulkan semua istilah-istilah daripada yang cikgu terangkan tadilah. Okey, so yang ni cikgu tak akan bincang dah. Kita dah bincang dah tadi, nanti cikgu bagi slide ni. Okay, jadi awak kena tahulah apa maksud kepekaan,
rangsangan ada dua, rangsangan luar, rangsangan dalam. Yang kesan rangsangan tu kita panggil reseptor, kemudian kita hasilkan gerak balas, dan bila kita bahagian badan yang bergerak balas tu kita panggil efektor. Okey, ni contoh contoh rangsangan perubahan yang menghasilkan gerak balas. Jadi cikgu kata tadi rangsangan ni boleh pelbagai deh. Contoh lah cikgu bagi contoh tangan awak menyentuh, ni bukan liper ni ulat gonggok. Ada pelajar tak kenal. Ni ulat gonggok. So awak beri sentuhan. Sentuhan ni kita panggil rangsangan. Rangsangan kepada ulat gonggok ni. Jadi cikgu kata dah tadi, bukan manusia je yang bergerak balas. Haiwan, manusia, tumbuhan. Jadi ulat gonggok ni akan menggulungkan diri dia tu. Itu adalah gerak balas, iaitu cara organisma bertindak selepas mengesan sesuatu rangsangan. Okey, boleh dah? Okey, ni contoh-contoh rangsangan luar lah. Contoh awak lalu awak kata, oh becah ni ada cahaya. Jadi cahaya adalah rangsangan luar. Okey, cikgu nak tanyalah, bila dapat cahaya macam ni, apa gerak balas awak akan buat? Apa gerak balas awak? Mata jadi sepek sikit. Mata jadi sepek, dia pecah. Lagi? Lagi? Dia tak sama macam orang, setengah orang dia tutup mata macam tu. Dia sepek, tutup mata ataupun dia tutup lampu tu. Okey. Okey, yang kedua, terpijak ni. Terpijak duri. Apa gerak balas awak? Aduh. Aduh dulu deh. Ataupun aduh dulu. Ataupun Angkat kaki. angkat kaki. Sambil nyupuh, betul tak? Ay, basuh. Okey. Lagi, okey, seterusnya. Ni suhu ni. Tersentuh kuali panas. So, Buat lari tangan. buat lari tangan. Ataupun macam tadi lah, aduh. Ataupun yang ketiga, nyupuh. Biasa, standard lah. Okey, seterusnya. Ini tumbuhan. Kita sentuh dia apa jadi? Dia tutup. Kita tutup. Yes, pokok ni tertutup. Biasanya yang tertutup tu pokok apa? Semalu. Yes, pokok semalu. Jadi nak ayat kawak bukan manusia sahaja dah yang menghasilkan gerak balas bila mendapat rangsangan tumbuhan, haiwan dah. Okey. Ni pula contoh rangsangan dalam. Tadi luar. Okey, contoh yang ni nanti cikgu hantar, awak kena salin Ini penting juga ni. Contoh pH darah berkurang. Awak tak tahu ni pH darah awak berkurang. pH darah awak berkurang maksudnya pH darah awak jadi 1, 2, 4, 5. Maknanya pH darah awak jadi berasid. Bila cikgu darah saya jadi berasid? Apabila awak melakukan banyak aktiviti cergas. Apabila awak buat aerobik, awak berlari, awak merentas desa, awak berenang, awak aktif, maka menyebabkan karbon dioksida banyak di dalam darah. Jadi darah awak akan jadi berasid. Dia tak boleh, awak pun kata biarlah cikgu darah saya jadi berasid. Awak tak boleh biarkan macam tu, nanti awak mati. Jadi gerak balasnya, badan awak akan buat apa? Gerak balasnya ialah badan kita, dia akan dengan sendiri, dia akan buat gerak balas. Iaitu kita akan bernafas dengan lebih, kadar pernafasan akan bertambah untuk menyingkirkan karbon dioksida. Sebab tu kalau awak merentas desa ke apa, awak rasa tak awak jadi awak tercungak-cungak tu. Jadi buat apa awak tercungak-cungak sebenarnya? Sebab awak nak ambil awak nak bernafas dengan lebih mendalam. Awak nak bernafas dengan lebih banyak. Awak jadi begitu. Jadi oksigen akan masuk banyak. Oksigen akan masuk banyak dan menyingkirkan karbon dioksida. Nanti pH darah awak kembali normal semula.
Cikgu tak boleh kau kalau darah saya jadi berasid. Tak boleh. Kalau awak biarkan pH darah awak jadi berasid, awak akan mati. Bila jadi gini cikgu? Contoh bila awak mendaki bukit. Awak mendaki bukit, sebab tu awak cuba awak tengok dah orang yang mendaki bukit Everest, Gunung Kinabalu, dia akan bawa tangki oksigen. Sebab semakin lama awak naik, semakin tinggi altitude bumi, semakin bukit tu, tinggi bukit tu, semakin kurang oksigen. Jadi sebab itulah pendaki dia akan bawa tangki oksigen. Sebab kalau tak cukup oksigen dalam darah, darah awak akan jadi berasid dan awak akan mati. Sebab tu jugalah yang ni, angkasawan. Okay, dia bawa tangki oksigen sebab atas tu kurang oksigen. Okay, jelas Sama juga awak menyelam ke dasar laut, lagi bawah, oksigen berkurangan. Jadi bila oksigen berkurangan, pH darah kita akan jadi berkurangan, darah kita jadi berasid. Jadi kalau setakat awak berlari merentas desa ni, memang badan kita akan bergerak balas sendirilah, iaitu kita akan bernafas dengan lebih mendalam dan kerap untuk kita singkir karbon dioksida. Jelas Okay, yang kedua, tekanan osmosis darah menurun. Tekanan osmosis darah menurun maknanya air sangat banyak badan awak. Air sangat banyak dalam badan. Kenapa? Sebab awak minum air banyak sangat. Jadi air banyak sangat pun tak boleh juga. Okay, jadi apa gerak balas kita buat ialah kita akan kencing lebih banyak dan cair. Sebab tu kalau awak tengok, air kencing awak lain-lain. Kadang-kadang hari ni putih, cerah, esok kuning. Kenapa? Cerah tu maknanya awak minum air yang banyak. Kalau kuning tu maknanya dia pekat. Awak minum air sedikit. Okay, jelas Okay, seterusnya suhu badan meningkat. Bila suhu badan awak meningkat? Apabila awak buat aktiviti cergas, berlari. Sebab tu lepas awak berlari ke apa ke, awak rasa macam panas je tubuh awak. Suhu badan awak meningkat. Jadi gerak balasnya ialah badan kita akan berpeluh. Bila kita berpeluh, tujuannya untuk menyejukkan badan. Okay, seterusnya. Aras gula dalam darah meningkat. Gula banyak sangat dalam darah. Bila cikgu jadi gini, awak minum banyak air manis. Apabila awak banyak makan karbohidrat. Pagi tadi awak breakfast, makan nasi kerabu, nasi dagang, minum air manis 2 cawer. Cukuplah, gula banyak. Jadi macam mana cara badan kita bergerak balas? Hormon insulin dirembeskan oleh pankreas menukarkan gula-gula yang berlebihan kepada glykogen simpan di hati. Dia kalau gula lebih, barulah insulin akan dirembeskan untuk menukarkan gula-gula, glukosa yang berlebihan kepada glykogen simpan di hati. Cikgu, kalau saya makan cukup-cukup je, tak ada. Dia akan bakar glukosa untuk bekalkan tenaga. Cikgu cakap kalau lebih. Jelas Jadi ini benda yang awak tak perasan, tapi benda ni berlaku di dalam. Jadi kita panggil rangsangan dalam. Jelas Okey, ni contoh rajah dalam buku. Baru cikgu nak back balik. Okay, jadi nampak tak? Ini adalah rangsangan dari persekitaran luar. Kenapa luar? Sebab bunyi telefon berdering. Dikesan oleh deria. Deria duduk mana? Duduk di telinga. So nak cakap lah, dikesan oleh reseptor deria yang terdapat di telinga, lalu diubah menjadi impas saraf. Impas saraf akan dihantar oleh neuron. Neuron apa? Neuron deria. Kan tadi kan awak hanya sebut dikesan oleh dibawa, ditukar dalam bentuk neuron. Neuron apa? Sebab dia terima daripada neuron deria, maka impas saraf dihantar melalui neuron deria. Hantar ke pusat integrasi. Integrasi kita ialah otak. Hantar ke pusat integrasi iaitu otak.
Jadi impas saraf yang diterima tadi akan diinterpretasi oleh suatu gerak dan suatu gerak balas dicetuskan. Jadi bila sampai dekat otak ni, ia akan diinterpretasi. Interpretasi tu gapo cikgu? Interpretasi ni maksudnya dia terjemahkan. Oh ni handset crash ni. Crash telefon saya. Okey, nanti suatu gerak balas akan dicetuskan. Okey, suatu gerak balas akan dicetuskan. Okey, lepas tu impas yang sudah yang sudah diterjemah ni, impas saraf akan dihantar melalui neuron motor pula. Awak jangan tukar, dia lain-lain. Ada neuron deria, ada neuron motor. Jadi sebab dia nak keluar ni, maka kita kata impas saraf dihantar melalui neuron motor, okay, pergi ke efektor. Pergi ke efektor. Okay, pergi ke efektor. Efektor kita apa? Kan cik kata tadi otot. So, efektor kita ialah otot di tangan. Otot di tangan mengecup, mengendur, menghasilkan gerak balas dan awak akan jawab telefon. Awak pun tengok di handset awak. Lah, siapa telefon ni? Agak-agak siapa telefon? Jungkook telefon. Tak ada apa. Ataupun Song Joong Ki telefon. Ataupun Kim So Young telefon. Angkatlah telefon laju-laju. Okey, faham ke? Faham ke? Faham. Okay. So kalau faham, nak bagi tugasan dah ni. Okay, dengar molek. Okay, very good. Okay, kalau faham, tugasan awak hari ini ialah, tugasan awak hari ini ialah, cikgu nak awak buat benda ni. Buat benda ni benda yang rangsangan daripada apa-apa. Tapi cikgu tak nak rangsangan telefon. Cikgu tak nak dah rangsangan bunyi telefon. Awak boleh pilih rasa, sentuhan, apa lagi? Bunyi lain. Tak usah dah bunyi telefon. Okey, apa lagi? Apa lagi? Cepat tolong cikgu. Selain pada rasa, sentuhan, bunyi, apa lagi? Cahaya. Apa lagi? Bau. Pak Bina. Bau. Okey, awak buat macam cerita macam ni. Macam cerita macam ni, rangsangan dari persekitaran luar, contoh apa-apa-apa, dikesan oleh apa-apa. Cikgu nak awak guna semua istilah ni. Dan awak fikirkan apa efektor yang awak nak buat dan cikgu nak awak bukan buat setakat ini saja, buat dalam bentuk ni. Buat dalam carta alih macam ni, carta alih. And then cikgu nak awak lukis. Lukis. Okay, boleh dah? Nanti cikgu akan hantar satu contoh daripada pelajar tahun lepas. Sangat kreatif. Okay, dah. Ini tugasan pertama awak. Okay. Ni contoh cikgu. Jangan ambil contoh cikgu yang ni. Jangan ambil contoh cikgu yang ni. Okay, cuba tengok. Cikgu kata rangsangan luar cikgu ialah air. Sebab cikgu dah haga ni. Okay, rangsangan luar cikgu ialah air. Dikesan oleh reseptor cikgu deria. Reseptor deria cikgu ialah mata. Okey, kemudian diubah menjadi impas saraf, maklumat dihantar dihantar melalui neuron deria. Neuron deria hantar ke otak pusat integrasi. Pusat integrasi buat apa? Pusat integrasi otak pun integrasi dan interpretasi, lalu tercetus impas saraf yang dibawa oleh neuron motor pergi ke mana? Pergi ke efektor. Efektor cikgu ialah otot tangan, mengecup mengendur dan jadi cikgu ambil gelas itu dan minum. Okay, jadi cikgu nak buat macam ni lah. Contoh macam ni, contoh macam cikgu ni, cuma awak buat dalam bentuk ayat-ayat seperti muka surat 216. Okay, kita tak habis lagi. Tadi manusia, sekarang haiwan. Haiwan pun sama juga. Haiwan sama juga. Stimulus dia bau. Bau sausage pada pizza. Bau sausage pada pizza. Dikesan oleh reseptor deria hidung dia. Hidung ni dia jangan mikir benda lain. Hidung. Okay. Reseptor deria hidung. Lepas tu tercetus impas saraf.
impas saraf dibawa oleh neuron apa? Neuron apa? Neuron Ingat tak? deria. Neuron apa? Yes, neuron deria. Hantar ke pusat. Pusat apa? Pusat integrasi. Berapa pun? Okey, otak. Lepas tu? Cerita cikgu. Lepas tu? Lepas tu? Pusat Impas otak ni saraf buat apa? ditasdir. Di otak Nanti dia, impas okey, saraf bila- diinterpretasi Okey, dan lepas tu? suatu gerak balas dicetuskan. Lepas tu? Impuls dihantar melalui neuromotor ke efektor. Efektor dia ke apa? Efektor dia mulut ni, efektor dia mulut. So nanti dia akan menjela-jelakan lidah dia, keluar air liur dia, dia nak makan lah. Sebab tu kalau awak tengok dia duduk jela-jela lidah dia keluar air liur tu, maknanya dia nak makan, dia telio dengan sosis tu. Okay, jelas Jadi maknanya bukan manusia sahajalah yang menghasilkan gerak balas, haiwan pun ada. Jadi awak tak payah rasa pelik lah kalau soalan exam tiba-tiba kita belajar manusia. Tiba-tiba soalan keluar pasal haiwan. So kena jawab jugalah. Sama je dengan manusia. Okay. Okay, seterusnya. Reseptor dan efektor. Okay, reseptor dan efektor bekerjasama membawa perubahan yang sesuai bergantung kepada rangsangan yang dikesan. Koordinasi ialah proses pengesanan rangsangan oleh reseptor yang berakhir dengan gerak balas yang bersesuaian oleh efektor. Okey, bermulanya daripada awak dapat rangsangan sampailah terhasilnya gerak balas, sampai awak terhasil gerak balas, itu semua kita panggil koordinasi. Start daripada awak mula terima rangsangan sampai awak hasil gerak balas, itu dipanggil koordinasi, iaitu proses pengesanan rangsangan oleh reseptor yang berakhir dengan gerak balas yang bersesuaian, kita panggil koordinasi. Koordinasi memastikan keseluruhan aktiviti dan sistem sesuatu organisma berfungsi dan diselaraskan dengan sempurna sebagai satu unit yang lengkap. Peranan koordinasi dan gerak balas dijalankan oleh dua sistem yang berbeza, iaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Jadi dalam tajuk ni, koordinasi ni kadang-kadang dia melibatkan sistem saraf, kadang-kadang dia melibatkan sistem endokrin. Maknanya bukan sistem saraf sajalah duk main neuron. Kadang-kadang dia ada juga melibatkan sistem endokrin. Contoh, awak terpijak duri, tiba-tiba awak debar. Sebab apa aku debar ni sakit punya guna-guna, jadi debar pula, jadi bimbang lah, mungkin luka ni lambat sembuh lah apa semua. Dia melibatkan sistem endokrin. Nanti kita akan belajar lah sistem endokrin ni. Okay, kedua-dua sistem ini bekerjasama untuk mengkoordinasi dan mengawal gerak balas. Okay. Ni contoh rangsangan dalam Yang ni yang daripada buku awak. Sibuk lagi main-main budak ni. Rangsangan dari persekitaran dalam. Contoh tekanan darah meningkat. Bila tekanan darah awak meningkat? Semasa awak berlari. Siapa-siapa ada jam ni tengok berapa tekanan dia. Pakai jam ni. So kita tahulah, masa aku berlari tadi, makin lama aku berlari, makin naiklah tekanan darah. Okay, jadi tekanan darah ni dia akan dikesan oleh reseptor. Dipanggil nama baroreseptor. Tekanan darah ni dia ada satu reseptor yang dipanggil nama baroreseptor. Dia terletak di arka aorta, letak dekat jantung. Baroreseptor ni duduk dekat jantung. Fungsi dia untuk mengesan rangsangan. Impas saraf akan dihantar melalui neuron deria ke pusat integrasi. Dia akan hantar dekat otak juga. Otak ni adalah pusat kawalan kardiovaskular, tetapi dia hantar di otak di mana? Di medula oblongata. Memang dia hantar ke otak, tetapi di bahagian medula oblongata. Okay, pusat kawalan kardiovaskular menghantar impas saraf melalui neuromotor ke efektor.
So efektor kita ialah pengecutan otot kardium jantung menjadi perlahan dan kembangan diameter alur darah untuk menurunkan tekanan darah ke julat normal. Okey, jadi sebab tekanan darah ni naik, maka efektor tu akan bergerak balas. Efektor kita apa? Efektor kita ialah jantung kita, otot jantung. Jadi otot jantung ni tadi dia mengecut mengendur laju sangat sebab tu tekanan darah naik. Jadi dia mengecut mengendur perlahan. Dia slow, kecut kendur perlahan. Jadi dia bila dia mengecut mengendur perlahan, berlakulah pengembangan diameter salur darah. Salur darah akan jadi besar sikit. Salur darah akan jadi lebar. Akan jadi besar, bukok. Jadi bukok, darah pun perlahan lah besar dah jalan dia. Laluan darah tu besar dah. Jadi darah pun mengalir perlahan, tekanan darah turun ke julat normal. Nah, payah sikit ni. Okay. So disebabkan payah, untuk tajuk ini, sekejap cikgu cek tajuk sekejap. Okay, untuk tajuk ini cikgu akan ulang balik hari Khamis. Cikgu akan ulang balik hari Khamis. So hari ni cukuplah kita belajar tentang rangsangan luar tadi deh. Cukuplah kita belajar rangsangan luar. So waktu tutorial ni sampai 2.40 cikgu nak awak siapkan tugasan tadi. Tugasan lukis tu. Okay? Ada apa-apa nak tanya tak? Yang ni awak jangan risau. Yang ni cikgu akan ulang balik. Cikgu takut awak pening. Saat ni cikgu menirah mengajar rangsangan luar, tiba-tiba masuk rangsangan dalam pula ada baru reseptor apalah salur darah. Ni cikgu ulang balik hari Khamis. Ada apa-apa nak tanya? Cikgu kalau main suka dia menghasilkan gerak balas juga. Main suka? Maksud awak ke apa? Contoh macam badminton ke tenis. Badminton pun sama ni. Ni badminton, tenis semua ni akan berlaku ni. Tekanan darah meningkat semasa bermain sukan. Lepas tu oksigen tak cukup tadi. Sebab tu bila awak lepas main kan awak letih. Awak tercungap-cungap. Okey, lagi? Dalam pada masa sama awak main badminton, awak main tu, tidak mata awak mengesan bulu tangkis tu. Tu rangsangan luar. Pada masa sama awak tercungap-cungap lagi, awak tekanan darah awak meningkat lagi. Itu rangsangan dalam. Maknanya dalam badan kita ni dia boleh berlaku dua benda. Maybe macam cikgu ni, cikgu sakit kepala hari ni. Makan ubat dah tak hilang. Maybe ada rangsangan dalam lah yang tak betul. Hari ni adalah rangsangan dalam tu mungkin darah naik ke, darah rendah ke hari ni. Tu yang jadi pening ni. Okay. Ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada nak tanya? Tak ada. Aminah okey ke? Senyap je ni Aminah ni. Aminah Safiyah. Senyap juga Aminah ni. Cikgu tanya pun senyap. Kau tidur dah Cik Aminah ni. Aminah. Senyap. Rosak mikrofon ke apa Aminah? Dah ada chat box cikgu. Aminah? Dah ada chat box. Okey, so muka cikgu pun tak ada dia ni. Dia suruh cikgu berhenti dah kot tu. Cikgu padahal cikgu tak ni pun. Tak tahulah kenapa. Okey, so cikgu berhenti di sini dulu. Takut banyak-banyak nanti awak pening. Jadi nanti cikgu hantar contoh yang terbaik yang pelajar dah buat tahun lepas. And then cikgu hantar yang tadilah yang rangsangan, contoh-contoh rangsangan dalaman dan gerak balas. Okey, Assalamualaikum. Cikgu nak tanya, Ya. tugasan tu kalau buat digital boleh ke? Boleh. Tapi pastikan digital pun awak nak kena masuk FIA juga deh. Maknanya maybe boleh print lah lepas tu. Boleh je nak atas digital pun tak ada masalah. Kalau suka ni tak ada masalah. Tapi kena hantar cikgu lah, tunjuk cikgu. Semua yang buat tugasan tadi tu kena hantar cikgu. Okey, kalau tak ada apa-apa DM cikgu lah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Muka cikgu tak ada terus dah. Gimana dah ni? Pelik sebenarnya ni. Terima kasih cikgu.
Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, Assalamualaikum Cikgu nak nama awak masuk kelas lagi? Cikgu nak tahu awak bubuh dalam WhatsApp dah. Okay. Okey. Terima kasih cikgu. Okay, sama.